Mengapa Sabah sering dipinggirkan dalam peruntukan bajet kerajaan pusat? Isu ini menjadi lebih meruncing apabila bajet 2025 diumumkan dan sekali lagi negeri Sabah tidak menerima peruntukan sewajarnya untuk pembangunan sawah padi. Timbalan Pengurusi Parti Sedar Rakyat Sabah, Dr. Julia Imelda Ongkili lantang mengkritik perkara ini, mempersoalkan mengapa negeri-negeri di Semenanjung seperti Kedah dan Selangor terus menerima dana besar setiap tahun untuk sektor pertanian, sedangkan Sabah yang mengimpor 75% berasnya tidak mendapat perhatian yang sama. Adakah ini mencerminkan sikap berat sebelah kerajaan pusat terhadap Sabah, atau adakah terdapat isu-isu dalaman yang menyebabkan negeri ini tidak diberi keutamaan? Parti Sedar Rakyat Sabah atau Sedar baru-baru ini mengadakan mesyuarat agung tahunan khas di Kota Kinabalu, di mana mereka membincangkan beberapa resolusi penting untuk menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Dalam mesyuarat yang dihadiri oleh pemimpin tertinggi parti termasuk presidennya Datuk Othman Abdullah, Pengerusi Sedar Sabah Profesor Dr. Arifin Muhammad dan Dr. Julia Imelda sendiri. Sedar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan ekonomi yang mampan serta memperkukuhkan reformasi accountability dalam pentadbiran kerajaan. Sedar yang mengambil nama daripada akronim Sabah Economic Development and Accountability Reforms jelas mahu membawa perubahan yang bermakna kepada negeri ini. Mereka berpegang kepada prinsip accountability yang tinggi dan telus, memastikan setiap pembangunan ekonomi yang dijalankan memberikan manfaat yang maksimum kepada rakyat Sabah. Namun, sejauh mana komitmen ini dapat direalisasikan jika negeri Sabah terus ketinggalan dari segi peruntukan dana penting untuk sektor pertanian seperti yang dikritik oleh Dr. Julia? Dr. Julia tidak berdiam diri apabila melihat ketidakadilan dalam bajet 2025. Menurutnya, Sabah memerlukan dana untuk meningkatkan pengeluaran padi di kawasan-kawasan berpotensi seperti Kota Belud, Tuaran, Papar, dan Keningau. Namun, yang mengejutkan, peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit disalurkan kepada Lembaga Kemajuan Pertanian Muda di Kedah, sementara Sabah terus menerima dana yang jauh lebih rendah. Pertanyaan penting yang perlu ditanya ialah, mengapa Sabah yang bergantung kepada import beras sehingga 75% tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh kerajaan pusat? Bukankah Sabah juga mempunyai potensi besar untuk mengurangkan kebergantungan terhadap import beras? Isu ini menjadi lebih rumit apabila Felkra, sebuah agensi pusat, diberi peruntukan 65 juta ringgit untuk membangunkan sawah padi di Sabah dan Sarawak. Bagi Dr. Julia, ini menimbulkan persoalan besar, yaitu kenapa agensi pusat yang diberi dana untuk projek yang sepatutnya dikendalikan oleh kerajaan negeri? Adakah kerajaan Sabah tidak mempunyai keupayaan atau inisiatif untuk memajukan sendiri sektor pertanian di negeri ini? Mengapa pula Sarawak, walaupun kecewa karena tidak mendapat dana yang diminta, berani mengambil langkah menggunakan dana negeri sebanyak 500 juta untuk membangunkan sawah padinya? Di manakah kedudukan Sabah dalam hal ini? Apakah langkah kerajaan negeri untuk memperkasakan sektor pertanian Sabah, atau adakah negeri ini terus bergantung kepada keputusan kerajaan pusat? Parti Sedar dalam mesyuarat khasnya telah membentangkan resolusi untuk memastikan reformasi accountability diperkasa selain menyusun persiapan bagi menghadapi PRN 17. Namun, dalam masa yang sama, mereka tidak berdiam diri terhadap ketidakadilan yang dirasai oleh rakyat Sabah. Dr. Julia sendiri adalah contoh bagaimana parti ini bersuara lantang mengenai isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri Sabah, terutama dalam hal pengagihan peruntukan.
Budget 2025 mungkin memperuntukkan 6,7 bilion ringgit kepada Sabah, tetapi Dr. Julia menegaskan bahwa jumlah ini masih jauh daripada apa yang sepatutnya diterima. Beliau menekankan bahawa Sabah masih ketinggalan dalam pembangunan berbanding negeri jiran Sarawak, yang kini semakin giat mempertingkatkan infrastrukturnya. Dr. Julia juga mempersoalkan perundingan antara Menteri Pertanian Federal Mat Sabu dan Kerajaan Sabah mengenai tanah yang diperlukan untuk projek sawah padi di negeri ini. Adakah perundingan ini menemui jalan buntu kerana kerajaan pusat ingin menguasai kawasan tanah yang luas sebagai syarat pemberian dana? Semua ini membawa kepada satu persoalan yang lebih besar. Sejauh mana kerajaan Sabah bersedia untuk bangkit dan memperjuangkan hak dan keperluan rakyatnya? Dalam konteks PRN 17 yang semakin hampir, isu peruntukan dan pembangunan ekonomi akan menjadi faktor penting dalam menentukan pola pengundian rakyat. Parti Sedar mungkin baru muncul di pentas politik negeri ini, tetapi dengan agenda reformasi, accountability dan ekonomi yang jelas, mereka mempunyai potensi untuk menarik sokongan rakyat yang semakin muak dengan politik lama yang tidak membawa perubahan. Sebagai parti yang mengekalkan pendirian mesra terhadap kerajaan yang sedia ada, Sedar mempunyai peluang untuk menjadi suara rakyat yang memperjuangkan isu-isu penting seperti pengagihan peruntukan yang adil. Namun, adakah mereka benar-benar mampu membawa perubahan atau hanya akan menjadi salah satu daripada banyak parti yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dalam lanskap politik Sabah yang semakin kompleks? Isu ketidakadilan dalam pengagihan peruntukan seperti yang dibangkitkan oleh Dr. Julia menunjukkan bahawa masih banyak yang perlu diperjuangkan untuk memastikan Sabah mendapat haknya. Adakah rakyat Sabah akan memilih untuk memberi mandat kepada parti-parti yang lantang memperjuangkan hak mereka seperti Sedar, atau adakah mereka akan terus memilih berdasarkan faktor-faktor lain seperti kesetiaan kepada parti-parti lama? Dengan PRN 17 yang semakin hampir, kita dapat melihat bagaimana isu-isu seperti ini akan membentuk naratif politik Sabah. Parti Sedar telah memulakan langkah dengan menekankan reformasi accountability, tetapi cabaran sebenar adalah sejauh mana rakyat Sabah bersedia untuk menyokong agenda ini dalam pilihan raya yang akan datang. Dalam masa yang sama, kerajaan Sabah perlu lebih berani dan proaktif dalam memastikan negeri ini tidak terus dipinggirkan dalam pengagihan dana pembangunan, terutama dalam sektor-sektor penting seperti pertanian. Apakah pendapat Anda, pendengar di luar sana? Sila utarakan pandangan Anda, pendapat Anda, atau ulasan Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini untuk isu-isu lain yang akan kita ulas dan kupas pada masa akan datang. Sekian itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.